isteri setelah berlakunya penceraian dan mengembalikan tu dalam tempoh iddah. Itu maksudnya rujuk. Dan apa yang kita dah belajar lepas, kalau ikut orang merdeka ada hak talak 3, jadi ada kebolehan rujuk 2 kali. Kebolehan rujuk 2 kali. Bila tolak 1, rujuk, ada 2 lagi. Kalau tolak lagi boleh rujuk, tinggal 1 lagi. Tolak 1 lagi dah tak boleh. Satu sebut dalam Quran, at-talaqu marratan, tolak 2 kali. Tolak apa 2 kali? Ay talaqur raj'i marratan, kata ulama tafsir. Tolak yang raj'i ada 2. Adapun kuasa talak seorang suami yang merdeka untuk mentolak isteri dia ada 3. Tolak yang raj'i ada 2. Baik. Tolak raj'i ni atas bicara kita, fa in qadat iddatuha, jika selesailah iddahnya, iddah perempuan yang ditolak raj'i. Maksudnya perempuan yang ditolak dengan talak 1 ataupun ditolak 2, yang bukan perceraian dengan khulu', bukan dengan ilaq, bukan dengan zihar, bukan dengan li'an. Ada bab-bab yang kita bicara dulu. Kalau nikahnya, kalau tolaknya adalah tolak raj'i, kalau dah habis tolak raj'i, dah habis iddah, halalahu, halal bagi suami, bagi isteri yang telah ditolak raj'i tapi iddah dah selesai, halal bagi suami itu untuk dia nikahuha, boleh nak bernikah balik dengan janda dia. Bila cerai ada iddah, kalau dalam masa iddah tolak raj'i, mengembalikan balik hukum suami isteri itu, yang tu dipanggil rujuk. Dan rujuk dia tak perlu akad nikah lain, wali, saksi, mas kahwin, semua tak ada. Dia istilahnya hanya mengembalikan balik, meneruskan apa yang telah lalu. Cuma kuasa talak nanti kalau ada 3 dah talak 1, dia ada 2 je baki. Kalau ada 2, kalau talak 1 lagi ada 1 je baki. Yang tu perbezaan dia. Yang tu kalau dalam iddah. Adapun bila dah ditolak dengan talak 1 atau talak 2, yang talak raj'i, bukan kes khulu', ilaq, zihar, li'an, yang bukan talak bain, suami dia tak boleh nak rujuk, dia mesti habis daripada iddah. Jadi mana-mana perempuan bila habis daripada iddah daripada suami dia, sama ada dengan raj'i ataupun tak raj'i, habis saja iddah, halal untuk suami dia. Kalau sebut suami itu iktibar dululah, kalau dengan status yang ada, duda yang bekas suami dia, macam tu sedang lagi bahasanya, bekas suami dia yang telah menceraikan dia itu sekarang dah habis iddah, halal untuk dia bernikah semula dengan janda dia tu, bi'aqdin jadid, tapi mesti dengan ada akad nikah yang baru. Maksudnya kalau dah talak 1, itu perempuan ni akan beriddah. Iddah ni apa nanti kita belajar kemudian insya-Allah. Sama ada iddah dengan bulan, dengan iddah dengan haid ke. Kalau dengan isteri itu hal dia adalah hamil, dengan dia melahirkan anak, bila habis iddah, halal untuk suami ini nikah balik dengan isteri. Cuma bila nikah balik, bukan rujuk, nikah balik, maksudnya kena ada wali, kena ada saksi, dan untuk kahwin pun mesti ada izin daripada bekas isteri, dan ada mas kahwin, ada belanja hangus yang kena dibayar macam mana nak berkahwin lain. Proses dia sama. Siap. Jelas rasanya tu. Wa takunu ma'hu ay ba'da al-aqdi ala ma baqiya min at-talaq. Dan walaupun suami ni dia kahwin lain, dulu dah talak 1, dah habis iddah, nikah lain, kata dia bersama dengan suami selepas daripada akad nikah yang baru ni, walaupun dulu dah talak 1, ni nikah lain, bukan rujuk, dia nikah lain. Suami ni ada bersama dengan dia ala ma baqiya min at-talaq, apa yang tinggal daripada talak. Apa maksud apa yang tinggal daripada talak? Kalau asal hak talak 3, bila talak 1 tinggal 2. Kalau rujuk pun dapat 2 lagi hak.
Dia tak rojok, tapi dia habis iddah, dia nikah lain. Nikah lain pun hak tolak ada dua lagi. Jadi taklah kaedahnya bila seorang perempuan ditolak dengan talak raj'i, talak satu misalnya, bila dia rojok ada dua tolak. Kalau katalah perempuan ni tolak raj'i, talak satu, tapi dia tak rojok, dia bagi habis iddah, dia nikah lain, sama ada diselangi oleh suami lain sebelum daripada berkahwin balik, ataupun tak ada diselangi apa-apa, suami lama ni kahwin balik, nikah lain, mas kahwin lain, wali, saksi, apa seumpama syarat nikah yang lain, macam mana kita belajar asas dalam bab perkahwinan. Walaupun nikah lain, taklah dengan nikah lain tu dia mengembalikan balik kuasa talak 3. Tidak. Tetap kuasa dia 2 talak lagi. Okey. Sawa'un kata dia ittasalat bi zauji ghairihi amla. Jadi kata dia masih hukumnya ada 2 saja talak pada dia lagi bila dia mengembalikan balik hubungan suami isteri ini, sama ada dengan rojok ataupun dengan nikah. Sama saja kata dia dengan dia terus berkahwin bila dah habis iddah dengan nikah baru, ataupun isteri ni dia berkahwin dulu dengan orang lain, bercerai pula dengan suami baru tu, lepas tu isteri ni dah habis iddah daripada suami baru, kahwin pula semula dengan suami lama tu, nikah pula, walaupun nikah lain dah diselangi oleh suami lain, balik pada suami pertama, tolak satu. Kalau dulu talak satu, nikah lain tetap tolak tinggal 2. Boleh faham kan? Jadi kalau ada orang salah faham bab ni, dia jadi macam ni lah. Kata dia dah kahwin talak satu, itu kata dia habis iddah, sama ada orang perempuan ni kahwin lain ke suami kahwin lain tu tak ada masalah tentu, tapi lepas tu satu masa lain balik hati nak kahwin balik dengan bekas suami lama ataupun suami isteri yang lama, nikah balik, walaupun nikah semula, walaupun nikah baru, mas kahwin, belanja, saksi semua, kenduri lain, tetap tolak dia 2 gitu kan. Jadi orang salah faham situ lah. Dia kata apa? Bila nikah lain kosong-kosong lah balik, kata dia 3 balik lah tolak. Tak. Itu kalau tolak satu. Kalau tolak 2 pun sama. Dia tolak satu, tu tolak 2 kali. Lepas tu dia rojok. Tu rojok. Ataupun tak rojok, dah habis dah. Saya tengok tak ke mana agak pening masalah dia, dia balik nikah balik semula. Walaupun nikah balik semula, tetap ada tinggal satu yang tolak lagi. Pasal 2 tolak telah diguna. Talak ni dia hanya akan jadi kosong bila dia 3. 3 pun jadi kosong. Tu pun syarat kosong bila isteri ni berkahwin dengan orang lelaki lain, dan bukan saja berkahwin, suami baru dah pakai, lepas tu cerai, habis iddah, baru boleh suami lama ambil balik. Yang tu baru nikah lain, saksi, wali, apa semua lain, barulah talak tu balik pada 3. Kuasa talak ada 3. Jadi selagi tak selesai 3, kalau dengan talak raj'i, rojok balik ataupun nikah semula, bila habis iddah, tetap talak dia ialah apa yang tinggal, jika belum melampaui 3. Siap. Fa'in talaqaha zaujuha salasan, sekiranya mentolaklah akan isteri ini oleh suami dia 3, in kana hurran, jika adalah suami ini orang merdeka. Seorang merdeka dia ada 3 kuasa talak. Suami yang merdeka dia ada 3 kuasa talak. Au talqataini, ataupun 2 kali talak. In kana abdan, jika suami ini suami yang status dia hamba dia ada 2 kuasa talak saja. Fa qabla dukhul au ba'dahu, tapi dia tolak ni sebelum daripada dukhul, sebelum bersama suami isteri, au ba'dahu, ataupun selepas dia, lam tahilla lahu illa ba'da wujudi 5 syara'it. Jadi kalau dah talak 3, tak halal bagi suami ini untuk kahwin balik dengan isteri dia, janda dia yang dia telah talak 3, ba'da wujudi 5 syara'it, selepas daripada 5 syarat. Yang ni yang istilah orang tua dulu dia panggil Cina buta. Yang tu kan bahasa yang selalu dipakai. Kena Cina buta dulu, lepas tu baru boleh kahwin lain. Ni istilah. Apa benda Cina buta pula? Kenapa Cina pula? Cina komunis ke Cina DAP? Itu melawak sambil menyambil. Itu istilah kan.
Pasal ada peristiwa dulu yang menyebabkan kenapa istilah Cina tu dia pakai, dan Cina pula Cina buta. Lagi saya sebut itu, kita tengok bekahnya dulu. Jadi bila dah cerai talak 3, suami takkan boleh ambil balik bekas isteri dia, melainkan 5 syarat. Baik, mana 5 syarat tu? Ahaduha, salah satu daripada 5, inqida'u iddatiha minhu ay minal mutalliqi. Mesti dah habis iddah isteri ni daripada suami baru yang mentalak dia. Jadi kes kita ni kes isteri yang telah ditalak 3, isteri ni dah kahwin dengan orang lain, mesti dah habis iddah daripada suami baru ni, barulah nanti isteri ni boleh diambil balik oleh suami lama. Jadi syarat dia apa? Mesti dah habis iddah daripada suami yang baru ni, bukan suami lama yang dia nak balik tu. Suami lama tu memang dah habis iddah lah, barulah dia boleh kahwin dengan suami baru. Wasani, baik, syarat kedua, tazwijuha bighairihi. Mestilah berkahwinnya ia, wanita ni yang telah ditalak 3, bighairihi, dengan lain daripadanya, daripada faham tu zauji qadim, suami yang lama. Mesti dia kahwin dengan suami lain, dengan orang lain. Dengan makna tazwijan sahih, kahwin pun mesti kahwin yang sahih. Kahwin yang tak sah tak pakai. Istilah tak sah tu, tak sah taraf lah. Kalau melalui proses zina, na'udzubillah. Yang tu tak mengembalikan hak isteri ni kahwin semula dengan suami lama. Pasal syarat dia mesti nikah sah. Nikah sah taraf. Saya sebut begitu cukup rasanya. Maksudnya mesti melalui proses. Sama ada nikah di Malaysia ke, nak menikah di Siam ke, tapi mesti proses nikah yang sah. Lebih dari itu. Dia orang kata kalau menikah di Siam tu sah ke? Dia ada dua, ada sah tak sah. Macam mana sah tak sah ni? Kalau memang melalui Tok Naib yang mendaftar, betul dilantik oleh pemerintah, pemerintah Islam di Siam, sebut Siam senang, selalu banyak orang sebut isu Siam lah. Siam memang dilantik pemerintah betul, juru nikah yang bertauliah, memang layak mengeluarkan CJ surat nikah apa, memang betul saksi waris, saksi siapa yang wali yang berkenaan yang sepatutnya diwali, semua syarat-syarat nikah apa selesai, betul, tepat, okey. Tapi kalau Acik pergi Siam melantik yang mana-mana orang Melayu yang ada di sana untuk jadi juru nikah, akad nikah di sana, bukan daripada lantikan juru nikah yang sah daripada kerajaan Siam tu, itu tak boleh. Itu istilah nikah sah tak sah situ lah. Ada orang lah ni dia bukan nikah Siam, dia nikah Mekah lah, ada yang passion tu. Dia tak tahu, dia ada trend dia kan. Pakat siap-siap apa dia? Yang ni betul. Pergi haji pula satu travel sekali. Betul, sana masuk pergi buat umrah dulu, betul. Pergi jumpa Tok Naib Masjidil Haram tu. Menikah kat Masjidil Haram tu. Boleh? Boleh? Sah. Tapi mesti menikah daripada juru nikah Masjidil Haram yang betul lah. Jangan nanti jumpa je orang mana-mana nikahkan kami. Jangan buat cerita kartun gitu. Siap? Jadi mestilah perkahwinan tu mesti kahwinan yang sah. Perkahwinan yang sah itulah yang dulu sampai istilah yang dipanggil Cina buta tu kan. Saki sama Cina buta tu, tak cerita lagi pun. Tempoh pelantikan tu, tauliah tu. Dia dobit situ lah. Pasal antara kes-kes yang terjadi ni, di Siam tu contoh, antara kes-kes yang pernah jadi, saya sendiri pun pernah jadi salah seorang juru nikah di Siam. Lepas tu bila dia pernah jadi juru nikah, dia ada tempoh lantikan dia sampai berapa tahun tertentu, habislah. Dan bila tak dilantik semula, orang lain yang pula akan jadi juru nikah, dia tak boleh jadi juru nikah dah. Orang ni kadang-kadang yang digunakan untuk jadi juru nikah upahan, macam tu kot bahasanya, yang untuk menikah kan pasangan-pasangan yang daripada Malaysia ni, khas kita sebut isu kita lah, yang Malaysia ni yang pergi ke Siam untuk semata-mata untuk mendapat nikah luar negara istilahnya. Nak cerita tu panjang lagi, saya nak sebut isu tu saja. Nikah luar negara tapi daripada juru nikah yang dah tamat tempoh tauliah dia. Dari si kedah tak sah.
Tak sah. Jadi kalau nak menikah di Syam, syarat dia mesti betul. Antaranya pasti dia lantikan daripada juru nikah yang betul. Siap. Kira lu kot macam tu. Tapi kalau tengok masyarakat kita lah, bila dah pening ni dia bukan kira apa dah. Dia cari jalan ni, kalau boleh janji aku boleh, kami boleh menikah. Yang ni orang panggil gila talak ni dah talak 3, lepas tu tak ingin ni nak balik. Dulu kelahi bukan main, dah ni dah jatuh cinta bukan main pula kan. Siap. Wasalisu, syarat ketiga, mestilah dukhuluha ay ghair biha wa isabatiha. Mestilah dukhul suami baru ni, suami yang baru berkahwin ni, dia dah dukhul. Istilah dukhul bersama ada hubungan kelabian antara suami baru ni dengan isteri ni. Wa isabatiha, dan isobahkan perempuan ni. Suami baru ni isobahkan dia. Baik, macam mana isobah ni? Nak sebut malu sikit lah. Masuk bahasa dia bersama lah, mengadakan hubungan intim lah. Tu kan bahasa. Bi'an yulija, kitab dia tak ada sembunyi-sembunyi lah tu, pasal takut salah faham kan. Apa maksud isobah ni? Bi'an yulija hasyafatahu, bahawa memasuklah suami baru ni, hasyafatahu, akan sekurang-kurangnya kepala kemaluan dia. Sebut pun malu nak sebut terjemahan. Au qadraha, ataupun qadar dia, min maqtu'iha. Kalau siapa yang dia tak ada kepala tapi terpotong ke, ataupun memang jenis kemaluan dia tak ada kepala kan, mesti masuk kadar dia. Masuk ni bi kubulil mar'ati, bahagian kubul isteri dia yang dia berkahwin ni, mesti masuk kat kubul. La bi duburiha, tak boleh melalui duburiha. Dan masuk pun bi syartil intishar, dengan syarat bangun. Bahasa selalu sebut tegang, keras. Sorry bahasa-bahasa tu ya. Bangun, tegang, keras fi zakari, pada masalah zakar suami baru ni. Dengan bahasa tu, itulah bahasanya bersama suami isteri, hubungan intim suami isteri ni mesti berlaku. Barulah isteri ni boleh balik pada suami lama. Wa kaunul mulji mimman yumkinu jima'ahu, dan kata dia keadaan suami yang nak melakukan perbuatan ni, nak mensetubuhi isteri dia ni, mestilah mimman yumkinu jima'ahu, daripada orang yang berkemungkinan untuk berlaku jima' daripada dia. Kalau katalah perempuan ni misalnya dicerai talak 3, lepas tu cari satu orang lelaki untuk berkahwin dengan perempuan ni, untuk lepas tu dicerai, lepas tu kahwinkan pula dengan duda lama dia, balik semula. Yang dia kahwin dengan ni, kahwin dengan siapa? Kahwin dengan kanak-kanak. Umur berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Boleh faham? Mengapa 8 tahun? Ada tak orang perempuan? Dah perempuan. Ada budak-budak lelaki 8 tahun dia tengok orang perempuan dia macam ni. Ada? Tak ada. Kalau bagi kahwin pun agak-agak dia buat apa? Sorry, ayat-ayat apa punya soalan ni? Yang tu lah. Yang ni istilahnya mimman la yumkinu jima'uhu. Tak ada kebayaan ni, 8 tahun. Contoh kan. Contoh. Baik. Jadi la tiflan, jadi tak boleh lah kanak-kanak. Kanak-kanak dia bukan ada faham minat dia dengan perempuan. Itu tak boleh. Siap. Satu kalau sebut, kalau Cina boleh tak Cina? Cina kafir tak boleh lah. Jadi Cina Islam kan. Untuk kalau buta tak apa tak? Buta tak apa. Jangan, bukan syarat celik. Tapi mesti lelaki betul lah. Islam dan lelaki. Itu yang jadi Cina buta tu. Jadi nak cari orang Melayu, tak ada orang Melayu nak istilahnya dipak sanggup nak jadi. Kalau istilah yang ni, tak istilah kita, suami yang perempuan ni kena kahwin, syarat dia mesti berkahwin, suami ni dah pakai dia, lepas tu barulah balik, isteri ni boleh balik pada suami lama. Atau istilahnya suami ni dipanggil muhallil. Itu istilah. Muhallil ni apa? Muhallil ni adalah suami yang baru yang dikahwinkan dengan perempuan yang telah ditalak 3, dengan sebab dia berkahwin dan dia pakai isteri ni,
Bila dah dicerai dan habis iddah, barulah isteri yang dicerai talak 3 ni boleh balik pada suami lama. Dengan sebab dia berkahwin dan pakai dan dicerai. Ini habis iddah dia, barulah boleh balik pada suami lama. Status suami ini dipanggil muhallil. Maksudnya suami yang baru bagi isteri yang telah dicerai talak 3 daripada suami lama. Dengan sebab dia berkahwin, suami ini dah pakai dan dicerai habis iddah, dialah penghalal menyebabkan isteri lama boleh balik pada suami lama yang telah dicerai dengan talak 3 tadi. Itu istilah dia panggil muhallil, kan? Istilah muhallil dalam fiqh ni kita ada 2 bab masyhur. Satu bab ni, satu lagi bab lumba, berlumba kuda, memanah. Dia ada istilah muhallil. Maksudnya ada orang yang, bila ada orang yang masuk nama muhallil ni dalam kes-kes perlombaan, dengan sebab ada dia, maka perlombaan yang ada pertaruhan yang asalnya haram, dia akan jadi halal dengan sebab ada muhallil, kan? Kalau berminat tanya tu, tanya. Kalau tak, saya tak sambung, saya panjang kat cerita buat tu. Jadi atas istilah kita nak sebut ni, suami yang baru yang berkahwin dengan perempuan telah dicerai talak 3 ni, dia pakai, lepas tu dia cerai, habis iddah, barulah isteri ni boleh balik pada suami lama. Atas status dia dipanggil muhallil. Cuma nak cari muhallil ni, asal kaedah muhallil ni dia bukan dicari-cari, dia atas proses biasa lah. Lepas cerai, siapa yang suka kat perempuan ni nak kahwin apa sebagainya. Tapi bila kes dah dicerai talak 3 ni, ghalibnya suami yang dah cerai isteri dia dengan talak 3 biasanya memang jadi gila talak. Itu istilah yang disebut. Baik suaminya satu, kerana isterinya pun serupa tak? Isteri pun serupa tak? Dia jadi gila talak itu. Bila gila talak memang gedi-gedi nak suami ni nak ke bini. Isteri pun nak balik ke suami. Tapi atas proses syarak, dia tak akan boleh nak berbalik melainkan dengan ada muhallil ni. Untuk nak buat apa? Kena carilah muhallil. Nak cari macam mana? Siapa yang sanggup nak jadi muhallil? Yang tu yang kalau kaedah orang dulu tu yang pernah berlaku dalam sejarah, carilah Cina mu'alaf. Untuk buta, upah dia suruh kahwin, lepas tu pakai lepas tu dah pakai, cerai, habis iddah, pergi kahwin. Dia memang dia buta, dia tak gaduh apa, janji dapat duit. Macam tu yang panggil Cina buta, Cina buta, Cina buta ni. Lah ni sekarang kalau celek pun panggil Cina buta tak? Melayu pun panggil Cina tak? Bangla pun panggil Cina tak? Siapa? Dia dah jadi istilah. Itulah istilah Cina buta tu. Macam mana pun sah tak sah? Dobit dia sah tak sah? Mesti nikah tu sah. Mesti memang suami, memang istilahnya berkeupayaan untuk menjadi lelaki sejati, yang turut bahasa dia, bersama suami isteri. Cerai habis iddah, baru boleh balik pada suami lama. Okey? Baik, syarat keempat, warabi'u bainunatuha minhu. Mestilah dah bain, maksudnya dah habis iddah, minhu minal ghair, daripada suami baru ni. Masuk ghair ni ai zaujin jadid, suami baru. Mesti dah bainuna, maksudnya dah bain, dah habis iddah daripada suami baru. Siap. Suami baru tu suami yang lain daripada suami yang talak 3 itu. Wal khamisu inqida'u iddatiha minhu. Itulah bainuna. Bainuna tu asal makna bain. Bain kalau sebut cuma bain tu, kalau ikut bain tu, antara bain ni habis dah bain. Antara bain tu khulu', antara bain tu ila', antara bain tu zihar. Ada bab-bab yang ada sebahagian yang kita dah belajar, saya sebut je istilah tu. Tak faham tanya lain. Wal khamisu, yang kelima adalah inqida'u iddatiha minhu, habis dah. Jadi bain satu hal, habis dah satu hal. Kalau tak bain sekalipun, maksudnya tolak tu tolak raj'i, tolak satu, tapi mesti habis dah. Bila habis dah, nama dia bain. Okey. Habis itu. Itu syarat untuk isteri yang telah ditalak 3. Dengan ada syarat ni barulah boleh isteri ni balik pada bekas suami dia yang telah menceraikan dia dengan talak 3. Okey, sebab baca selesai. Ada soalan? Boleh.
Ya. Jadi bila nak buat cepat-cepat dia pun nak sama lain. Kita buka perjanjian dengan orang kita cari orang. Buat musim nikah betul-betul lah. Ya. Jadi perbuatan apa? Soalan bertanyakan kes Cina buta tu lah, tu ya, kes Cina buta tu hak tu lah kan. Jadi Cina buta tu dia istilah mempercepatkan daripada proses biasa. Pasal nak tunggu orang Minang, siapa nak Minang pula lah janda talak 3. Contohnya umur pula banyak kan. Siapa pula nak Minang, pula tu dah Minang nak bercerai pula, siapa pula nak buat kerja gitu. Yang tu bolehkah proses tu dicepatkan dengan pergi cari bahasanya siapa jadi part. Bukan pak sanggup nak ambil perempuan hamil tu kan, tapi sanggup untuk kahwin dengan perempuan ni, untuk pakai, dah habis pakai, cerai lah. Itu je. Untuk bagi upah RM1,000 ke RM2,000 ke contoh. Janji apa yang telah dipersetujui itu buat. Apa dia? Kahwin, pakai, habis pakai, buang. Macam tu lah kan, macam pampers kan. Beli-beli pampers, pakai-pakai, buang. Macam tu lah bahasa. Minta maaf saya guna bahasa itu sikit. Dari segi boleh ke? Dia dari segi boleh, atas kata on paper, buat betul rukun syarat, iyalah, sah lah. Cuma nak kena faham, syariat kita bukan ajar dengan proses macam ni. Yang tu. Maksudnya dia bukan satu kaedah yang inilah kaedah Islam, bukan macam tu. Tapi kalau nak juga, inilah proses yang mesti dilalui. Kerana maksud daripada nikah bukan semata-mata untuk menghalalkan orang lain dengan orang lain, ataupun semata-mata untuk seronok dengan hubungan kelamian. Itu saja. Tak, yang syariat bukan macam ni kan. Syariat dia ada hubungan, bila dah kahwin dia kan hukum pak mertua, menantu kan. Dia ada hukum kekerabatan selain daripada apa yang selalunya maksud orang berkahwin tu, untuk dapat anak apa dan sebagainya. Tapi yang ni tak ada, semata-mata untuk istilahnya pun dengan saya sebut tadi muhallil tu, nak jadi penghalal dengan sebab proses ni nikah, pakai, cerai, habis dah nikah lain. Semata-mata untuk jadi muhallil macam tu. Jika betul rukun syarat nikah dia, dah pakai, talak pun betul, syarat rukun nikah dia, rukun talak dia apa, habis edah pun betul, tak ada tipu-tipu apa, betul, proses asal balik, akad nikah balik dengan wali saksi apa, dengan suami yang lama tu, kalau betul sah, ya sah. Nah, harus ke untuk istilahnya berjanji, apa nak sebut lagi bahasa buat perjanjian, buat kontrak dengan si lelaki tu, yang jadi pak sanggup tu kan, jadi muhallil tu, untuk sanggup dah buat macam ni, bayar upah macam ni. Kalau apa nak sebut, jadi kalau siapa yang bersetuju nak buat tu, nak buat dengan bayaran upahan apa tu punya pasal. Yang penting atas kita sebut tadi, memang berlaku nikah betul, pakai, cerai, habis edah, nikah. Cuma nak kata gini, selalunya dia jadi macam ni. Nak balik upah orang, upah kawan tak mau lepas. Dia kata minta maaf aku dah, kawan tak mau lepas, duit dia sapu. Itu satu. Bukan saja suami ni yang baru tak mau lepas, isteri pun tak mau lepas. Isteri kata apa? Tak payah, tak mau ceraikan saya. Siapa? Rupanya abang lagi bagus, suami dulu kali pakai. Ingat boleh pakai, tengok yang ni rupanya suami baik. Bila bergaul kan baru kenal siapa kan. Boleh kenal hitam putih. Dulu dengar balik tabik je bahasa gitu kan. Sekarang istilahnya dah duduk sekali, duduk serumah, tidur sepantai. Sorry saya punya bahasa tu. Kenal dah hati budi orang kan. Dah tahu dah hubungan macam mana. Dah tahu dah bahasa dia tinggal rumah, dah duduk sepantai. Tak payah ceraikan saya lah. Kalau upah pun dia akan kata balik kat suami baru ni, kata dia, abang, duit ni bagi balik kat dia. Saya pun tak nak lah abang lama ni, baik abang baru. Contoh. Kebanyakan jadi macam ni. Macam mana pun boleh ke ikut? Tu dah berjanji dah itu. Janji satu hal lah. Pasal janji kaedah ni, kalau ada janji yang tak ada suruhan syarak untuk berjanji dengan perkara janjian tersebut,
Yang janjian tu pula memang disuruh dalam syarak untuk kita berjanji dengan perkara janji tu yang disuruh dalam syarak. Janji tu abai je lah, langgar je lah. Boleh faham? Saya sebut apa? Tentang janji tu. Saya buat janji contoh dengan bank. Kita janji dengan bank hutang 10,000, bayar 12,000. Contoh. Bank ni kot susah sikit saya sebut pasal bukan senang nak lari pada bank tau. Tapi kita hutang dengan orang. Hutang dengan orang 10,000, janji nak bayar 12,000, riba tu. Kita bagi dia 10,000, belah gitu tak bayar 2,000 lagi. Wajib tak bayar 2,000 lagi. Jawab. Boleh faham soalan tak? Boleh faham soalan tak? Boleh faham soalan tak? Boleh faham soalan tak? Boleh faham? Kita duit tak ada, hutang 10,000. Janji kat dia, aku nak hutang 10,000. Kalau kau bagi 10,000 ni, aku bayar 12,000. Kata dia. Dalam tempoh 6 bulan je, aku bayar 12,000. Ataupun dia janji 15,000 aku bayar ke 20,000 ke. Ikutlah dia nak janji tu kan. Janji ni, wallahi, billahi, tallahi, sumpah siap weh. Buat perjanjian kontrak ke apa ke, surat duty stamp lagi kan. Ambil surat mahkamah lagi. Contohnya lah. Habis-habis dia bayar 10,000, senyap itu ya. Soal, wajib tak bayar? Bayar duit lebih tu. Wajib bayar. Ha? Wajib bayar. Wajib bayar ke haram bayar? Haram. Wajib. Kena janji. Kalau bayar kenapa? Kalau bayar jadi riba. Kalau tak bayar mungkin janji. Betul tak macam mana? Separuh-separuh. Janji 2,000 bayar 1,000 siapa? Supaya jangan mungkin janji dan jangan jadi riba. Macam tu? Ada pula. Apa kaedah dia? Haram bayar. Tu janji tu macam mana? Lebur janji tu. Tak boleh pakai. Yang ni kata ada janji yang tak boleh ditepati. Janji ditepati ni kalau benda-benda yang memang disuruh dalam syarak untuk ditepati, yang itu janji ditepati. Kalau janji yang tak boleh ditepati, yang ni haram ditepati, bahkan wajib langgar. Wajib langgar. Satu saya bagi contoh, satu contoh kata janji yang tak payah ditepati kan. Jadi kalau contoh muhalil ni dah janji dah pakai, lepas tu cerai. Ada pula dah pakai bercerai. Ini janji apa? Janji bodoh kan. Waktu dapat upah macam ni. Kau nak upah ke nak kahwin? Nak kahwin. Jadi ambil upah tu bagi dia balik. Bahkan dia bagi upah dia apa? Dia nak bagi upah 2,000. Kita ambil 2,000 tu, bagi kat dia, saya bagi awak dah 2,500. Siapa? Terima kasih dengan jodoh saya. Saya pun susah nak cari isteri. Saya tengok orang tolong bagi kan. Semua orang urus kahwin apa semua siap. Kan? Kita duduk lenggang-lenggok yang bagi. Saya tengok elok pula. Bagi dia 2,000 bagi dia. Dia nak upah kita 2,000, kita bagi dia 2,500. Boleh? Dia mengamuk lain hal. Ngamuk tu lain hal. Macam mana nak selesai tu satu hal lah kan. Saya tak ajar tu, saya nak cerita apa hukum. Yang itulah. Kebanyakan yang jadi tu lah. Bila berjadi tu selesai musuh katok orang lah apalah, santau tak santau apa, macam-macam masyarakat ni pening lah tengok. Itu kot sekali lalu saya sebut janji. Masih saya nak sebut janji tengok. Masih masalah isu janji ada janji yang tak payah ditepati. Janji macam mana? Ada orang ni dia nak dapat ilmu ghaib. Dia pergi belajar dengan ilmu sihir, belajar ilmu sihir. Janji dia apa? Janji dia ambil ilmu ni boleh kebal, boleh hilang, boleh tu takluk pisau, takluk peluru. Untuk ada khadam seorang jin akan khadam untuk dia, untuk cari makan dia, uruskan kebun dia, contohlah kan. Janji dia macam ni. Betul sampai satu tahap dia tak mau dah. Dengan jin ni dia nak mungkin janji, dia tak nak dah bagi apa-apa yang sepatutnya kena bagi, dia nak buang. Jin yang telah dapat dan dibela ni kena buang ke kena bela terus? Kena janji buang, kena buang, jangan bela tu dan jangan ambil pun. Maksud apa? Nak buang bukan senang. Mengamuk macam tadi tu lah. Kalau suami lama tu pun mengamuk, kalau jin agak-agak dia mengamuk, nanti yang jadi saka tak saka tu mati pula. Tak dan dia nak buang, dia tak tunaikan macam ni. Apa kena bagi macam ni. Jin tu mengamuk. Dia mengamuk kat siapa? Mengamuk kat keturunan dia. Anak dia ni sagi yang ni mati pula, dia mengamuk kat cucu dia. Ni yang panggil saka ni. Jangan buat pasal tu. Lepas tu kita tak dibenarkan untuk pegang janji dengan benda-benda batil macam ni.
Kalau dia kata hari ni menang, esok minyak turun. Macam mana? Kena janji tu kena tunai tak? Sepatutnya kena tunai. Dan dia orang pula tak tunai. Dia kata ini bukan kitab suci yang perlu kita laksanakan. Alah, pelik kau. Yang ni memang mungkin janji berdosa. Tapi dia orang bukan ada dosa tak ada dosa. Dia orang kira menang pilihan raya je. Ni masalah kita. Satu, kita kaedah kalau nak milih pemimpin, jangan memilih pemimpin yang jenis kaki kencing macam ni. Sikit cukup saya sebut itu badan lah. Masa saya jawab soalan menyambil itu isu-isu masalah janji tu lah kan. Masa janji macam ni kita memang tak dibenarkan untuk menunaikan janji. Pasal kita ada pelajaran. Banyak jumpa dah ada bab sebagainya kita belajar bab wasiat apa dulu. Hatta dalam bab janji ni wasiat suami pada isteri, isteri pada suami pun ada juga jenis janji-janji tu kan. Isteri sakit, tak apa suami sakit. Suami kata apa? Ling-ling, I nak mati dah tak apa hari ni. Abang janganlah cakap macam tu. Kalau itu baguslah, engkau pun setia lagi kat aku ya. Nak tak kau janji dengan aku, kalau aku mati, engkau ni lawa lagi. Muda lagi, banyak orang minat, aku tahu kata dia. Kau nak janji tak sumpah setia aku supaya jangan engkau kahwin dengan siapa-siapa pun selepas pemberian aku. Setialah dengan aku. Macam nak kata tak berjanji lagi, oh kalau gitu kau memang ada hati dengan jantan lain lah. Kan jadi macam-macam tu. Macam mana? Angguk je lah kan? Baiklah bang, saya pun memang tak ada siapa yang saya suka melainkan abang seorang je. Menikah habis dah boleh kahwin tak orang lain? Boleh. Tu dah janji? Tak boleh pakai? Janji batil. Bukan janji yang disuruh dalam syarak. Dan suami pun faham lah, jangan jadi suami bodoh. Ada pula macam tu pula. Ataupun terbalik, isteri ni isteri pula. Abang suka tak kat saya? Suka? Satulah I kahwin dengan you. Oh, lepas tu abang nak tak janji? Apa dia? Saya. Pula. Tadi tak kahwin orang lain kan? Ni pula isteri pula. Abang jangan madu dengan saya. Setialah dengan saya. Sayalah satu-satunya isteri abang. Macam mana? Macam mana? Tak angguk lagi, susah pula. Oh, abang nak menikah lain lah ya. Payah juga. Macam mana? Angguk je lah. Pandai cakap best. Angguk je lah. Abang, saya tak nak angguk-angguk. Saya nak abang sumpah dengan nama Allah. Macam mana? Ajar mengangguk apa ni? Tak ada disuruh dalam syariat kita macam tu. Boleh faham saya sebut apa kan? Ini yang kena ada apa? Ada version-version fahaman tambahan ni. Kalau kita faham dengan syariat, faham dengan ajaran Islam, ni tak jadi semua macam tu. Baik nak sebut macam mana? Apa yang memang hak suami boleh dapat, dapatlah hak suami. Apa yang hak isteri lah. Itulah. Tak ada istilahnya dengan sebab konon nak menunjukkan kesetiaan disuruh berjanji dengan perkara yang tak sepatutnya berjanji. Ya. Dia buat apa? Buat perjanjian tu. Kaedah kita bukanlah pasal itu, bukan kaedah syar'i kita. Tapi bila dia melibatkan konvensional, dibicara pun di mahkamah yang konvensional, yang bukan yang syar'inya, kena lah kau. Itu je lah. Dia akan menggunakan hukum sivil di atas hak persetujuan bersama yang telah ditandatangani di hadapan peguam dan di duty stamp kan, yang turut bahasanya tak. Kena lah tindakan-tindakan mahkamah sivil, mahkamah magistrate apa tu. Jadi kena tu atas tindakan mahkamah, bukan atas tindakan yang ni adalah tindakan hukum syarak. Jadi kalau katalah dia minta ganti rugi apa sebagainya pun, harta yang dia ambil itu adalah harta yang batil. Pasal dia ambil harta benda, kalau disebut isteri tadi, dia tuntut ganti rugi daripada suami dia, tuntutan yang salah dari segi syarak. Taklah dengan sebab suami berkahwin lain, dengan sebab tu dia kena bayar ganti rugi pada isteri dia yang pertama. Ada. Tak ada kaedah syarak macam tu. Batil. Kalau dia buat pun, nama dia batil. Kalau suami kena bayar dan desakan mahkamah sekalipun, batil, haram. Tak penting yang kaedah itu. Bahkan dari sisi hukum, apa yang dia? Langgar je. Saya nak sebut ni,
bab ni tujuan nak sebut ni pasal apa? Nak menunjukkan ada hukum hakam yang dah ada dalam syariat. Dia tak boleh melibatkan orang yang bukan berkaitan dengan syarak untuk istilahnya jadi hakim untuk menyelesaikan kita buat satu perjanjian yang luar daripada batasan syarak. Tak lihat tu. Satu kalau macam isu muhalil tadi tu, syarak tak ada pun kata bayaran apa-apa. Dia yang gedik-gedik picit orang suruh menikah, orang tu pakai, orang tu nanti dia bagi upah, cerai dengan perempuan ni. Tak ada pun syarak suruh macam tu. Dia nak buatlah, betul janji siap macam ni, dah pakai kau kena lepas. Habis-habis dia pakai, dia tak mau lepas. Macam mana? Nak ikut dia tak nak janji. Dan memang kalau ikut bukan macam tu pun perjalanan agama. Boleh ambil ni buat tak tahu je. Nah duit awak. Saya tak tahu apa. Saya tak kenal awak. Siapa ni? Kami kahwin dulu kan kita elok-elok je kahwin kan. Kawan tu pun siapa dia ni? Tak kenal. Buat tak kenal je. Tapi dia baral lah orang. Cuma saya nak sebut ini bukan dalam kaedah syariat kita. Kalau dia nak lawan mulia mahkamah, dia buatlah surat sebenarnya ada cop jari ke apa ke sistem ke apa. Itu pandai kau melibatkan dengan orang yang bukan dalam hukum syarak, dalam hukum yang syarak. Pasal apa? Itu masalah. Sama juga masalah pesaka sama juga. Asalnya pesaka ni bila mati ada hukum peraid dalam kaedah syariat kita. Yang ni tak ada, dia tak nak buat peraid. Dia kata saya nak bagi anak saya macam ni. Buat apa? Pergi jumpa peguam. Saya sebut peguam dulu. Untuk buat apa? Saya nak bagi anak saya nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 macam ni. Bila mati maka surat ni akan berkuat kuasa. Mahkamah hakim ni lah yang akan jadi rojok dan sebagainya, peguam apa sebagainya akan kuasa. Mati je, jadi mahkamah akan ambil kuasa ni. Surat kuasa telah diberi untuk mengagihkan harta berdasarkan si mati telah mengarahkan harta dia dibagikan dengan anak dia macam ni. Dia pula tak betul, campak parit dia kalau ikut tu. Itu bukan kaedah kita. Kaedah kita dah ada hukum faraid yang telah disyariatkan dan menyanggahi hukum faraid ini adalah haram dan dosa. Cuma lah ni dia ada bunyi institusi yang bentuk agama pula sikit. Nama apa? Amanah Raya. Lagi apa? Hebah bersyarat. Dia ada istilah-istilah macam ni ya. Istilah yang direka sebenarnya batil, tapi bubuh istilah hebah bersyarat tu antaranya untuk menghalalkan wasiat kepada pewaris. Ni masalah kita. Boleh faham saya cakap apa? Asalnya mana ada pesaka lah. Kau setuju tak setuju pun pesaka dah macam ni. Kalau nak hebah bagi masa hidup ni. Kat long angah, una renda, muna nala. Ni hodoh ni apa ni? Setuju tak setuju ke? Aku nak bagi kau ni. Aku nak bagi kau kereta, aku nak bagi kau rumah, aku nak bagi kau duit, aku nak bagi kau rantai. Udah, diam. Ikut aku lah nak bagi siapa? Aku bapa, aku mak, aku hakim. Ni harta aku suka hati nak bagi siapa? Masih hidup tak apa dia boleh buat hidup. Tapi bila mati dia ada hak berhubung dengan hukum faraid. Faraid tak boleh dimansuhkan. Siapa kita bukan Tuhan nak ubah hukum faraid. Tapi masalah hebah ikut kita nak hebah bagi apa? Walaupun begitu disuruh kita mengadili pemberian kepada anak-anak. Bagi hak ni apa, bagi apa. Kalau boleh bagilah dengan istilahnya seadilnya dalam masa hayat. Tapi bila mati kaedah dia faraid, bukan kaedah wasiat. Wasiat pula pada pewaris tak kena. Yang ni bukan dalam kaedah perundangan Islam. Yang ni yang orang tak mengaji Islam, walaupun Islam tak faham Islam. Okey. Asal nak sebut ialah janji-janji yang tak betul dengan syarak. Lagi tak betul dengan syarak apa? Masuk jabatan kerajaan, aku janji saya mesti memerintah hanya akan memangkah dan mengundi hanya parti kerajaan sahaja. Buat aku janji macam mana? Tak pasal aku janji, tak pangkah dia. Maksud apa tu? Bukan wajib tunai. Ataupun kita kerja misalnya apa, awak tidak dibenarkan untuk pergi sembahyang Jumaat, tak dibenarkan untuk sembahyang Zuhur, berjemaah di surau masjid. Sign je lah sampai waktu pergi lah. Langgar je. Ni dah berjanji, punya pasal lah. Dia nak buang pun cari kerja lain. Ni kaedah kita sepatutnya. Jadi pramugari ke apa? Saya akan berpakaian sebagai pramugari. Ini tak dia akan bertudung ni. Pakai tudung.
Ni nak marah lah, tak dia lah buat pekak telinga sekejap. Ni nak buang kerja, buanglah. Minta pampasan, lepas tu carilah kerja lain, kadang-kadang tak ada langsung. Nak ikut benda yang batil, jangan ada ikutlah benda batil. Baik. Yang ni bab-bab yang kena faham ni, dan pertegas yang ni yang kena ngaji syarak. Ngaji dengan ilmu elok, bekal elok-elok. Tiam belakang esok bila hukum ni ada yang batil, kita kenal lah yang hak mana, hak batil mana. Zaman sekarang orang boleh berubah hukum ni cepat sangat. Tak, saya tanya, lalat ni suka kat saya ni, saya berusuk kan. Ada orang tak faham sudah. Saya nak cerita apa? Suatu masa dulu kita biasa dengar pada tutup guru kita kata selamat hari Christmas. Jawab. Boleh? Bukan menunjukkan kemesraan rakyat Malaysia, kesopanan dan kesusilaan. Kau macam tu kan? Kepala otak kau, siapa dia ajar itu? Kepala otak kan? Tak betul. Kaedah kita tak dibenarkan mengucapkan selamat untuk agama lain. Mana ada? Tak ada seorang ulama kata boleh ya? Tapi sekarang ada mufti yang kata boleh. Mufti pun tak sebut, nanti dia orang marah kan. Pasal dia orang kata mufti ni mufti sufi, mufti yang alim, yang warak, yang berwawasan, mempunyai credibility sebagai tutup guru. Hai, payah. Ni bahaya ni. Jadi asal saya nak sebut apa? Jadi kata dia, kita telah mengikat kontrak sosial bersama untuk saling menghormati satu sama lain. Oh, dia bagi alasan gelebuk ayat Quran begini, hadis begini. Kesimpulannya, maka boleh mengucapkan selamat hari Natal pula. Boleh mengucap selamat hari Natal pula. Merry Christmas. Siapa dia ajar gitu? Alau kawan tu kan? Ya lah kawan tu, orang lain pula tak faham. Astaga. Okey. Yang tu pun saya nak sebut apa? Hati-hati dengan dia kata kita kena mengaji. Kalau ada orang lain ubah hukum, kita boleh detect apa kesalahan ni. Tu. Bila kita tak ngaji hukum, esok tukar hukum lain jadi hukum lain. Ini masalah kita ni. Masalah bila kita tak kenal hukum hakam ni, kita akan jadi lembu kena tarik hidung. Tarik. Punca saya boleh datang main sini ni pasal saya tak jadi lembu tarik hidung lah ni. Boleh faham? Tak faham? Faham. Pasal saya tok guru ajar macam tu. Kami tak diajar untuk jadi lembu tarik hidung. Ambil tali tarik hidung, tarik. Kau mesti cakap macam ni. Tak pasal. Yang salah kata salah. Salah. Nak kata apa? Salah lah. Takkan nak kata betul. Sembang-sembang dengan Ustaz Reni tadi, rupanya memang dia pun ada kelahi kat dengan kawan tu. Rupanya. Saya ingat ke saya seorang je kelahi, dia pun kelahi juga. Memang orang yang kita duk kelahi tu memang orang yang bermasalah sebenarnya dalam fahaman agama. Tuan-tuan tak faham, tanya lain apa benda saya sebut tu. Asal nak sebut tu yang kita kena mengaji, kita ada dasar, kita ada kitab, kita ada ilmu, kita ada tok guru yang jadi reference kita untuk rujukan apa permasalahan yang kita nak mengaji. Boleh kot, kawan tu tak ada lah. Ganggu kat kana. Boleh. Lain soalan. Kita tu. Muhalil faham? Boleh kan? Muhalil pertandingan tu. Yang tu dia ada satu bab, kita akan belajar kemudian. Lebih jauh lah. Tapi masa ada tu sebut biar. Masa nak sebut ke depan tu lagi macam masuk bab lain, memang bab lain pun. Sebut biar tentang muhalil satu lagi. Jadi muhalil, antara istilah muhalil ni, muhalil isteri yang telah dicerai talak 3, ada orang yang dia kena duduk jadi macam ni. Dia kena jadi suami baru bagi perempuan tu, akad nikah yang betul, pakai, cerai, habis iddah, barulah isteri ni boleh berkahwin dengan suami lama balik yang telah mencerai dia dengan talak 3 dulu. Satu sudut yang ni dipanggil muhalil. Satu lagi kes muhalil ialah isu macam ni, isu pertandingan. Kaedah kita dalam syarak, dia ada pertandingan yang disyariatkan, yang kita disuruh berlomba. Berlomba apa yang dibenarkan? Perlombaan yang membawa manfaat pada perang
dan perlombaan yang boleh membangkitkan semangatkan orang untuk membuat agama. Dibenarkan kita untuk berlomba-lomba dalam bab tu. Lomba apa? Lomba kuda. Lomba kuda. Maksudnya kita naik kuda lomba. Jom kita lomba kuda. Termasuk lomba kuda tu lomba lari. Tapi janganlah pakai seluar pendek. Lomba lari tu betul, seluar pendek tu salah. Jadi jangan pakai seluar pendek. Ni bukan seluar pendek, sepeda tu ke. Oh. Lomba basikal, kan kuda, basikal, motor, kereta boleh ke tak? Tapi kalau sampai melibatkan nyawa apa, jaga sikit lah situ kan. Dia ada batas dia. Yang bawa manfaat pada perang. Kalau bawa kereta pun boleh drift. Boleh, bagus tak? Bagus? Bagus. Kita pergi askar ramai-ramai tu. Kita punya kereta semua kali peluru. Tutup semua cermin. Drift. Mampu habis askar semua. Macam mana? Bagus tak? Bagus? Bagus? Boleh? Jadi kalau kita masuk pertandingan drift, siapa handai? Macam mana? Boleh? Boleh? Nak bagi contoh tu. Jadi antara pertandingan ni, suruh pertandingan yang boleh membawa manfaat dalam perang. Antaranya berlari jarak dekat ke jarak jauh ke. Antaranya memanah. Okey, siap. Jadi semata-mata berlomba satu hal. Kalau perlombaan yang tak bawa manfaat dalam perang dan tak bawa pada dalam agama, yang ni tak disuruh dalam syarak, abaikanlah. Sikit lagi kalau sebut, saya contoh tadi dalam perang. Antaranya yang boleh mendirikan agama. Pertandingan hafal kitab. Bagus. Baca kitab, hafal apa, bahas kitab. Kitab tak ada baris, baca, ada juri menghukumkan orang ni baca, kemas tak kemas, betul tak betul. Pertandingan hafal Quran, tebuk baca, sambung, ulang, sambung. Ayat berapa, surat berapa, buka belakang, berapa, atas bawah berapa. Oh, hak tu. Tebuk hak tu. Buat pertandingan tu, bagus tak? Oh, bagus tak tu. Buat pidato pula macam ni. Dalil untuk menyanggah Wahabi. Bangun, boom, roboh. 40-0 Wahabi. 20-0 bagi Wahabi, 20-0 kat dia. Siapa boleh bagi poin paling banyak, kita bagi hadiah kat dia. Dalam masa setengah jam ni, bubuh berapa kosong kat Wahabi. Bubuh, dia boleh bubuh 80-0 Wahabi. Boom, bagi, hantam. Boleh buat pertandingan macam tu? Boleh, bagi hadiah? Boleh. Okey, itu asal hukum. Soalan gini, boleh tak bertaruh? Situlah bertaruh. Jadi lumba lagi. Aku menang, kau belanja. Kau menang, aku belanja. Itu haram. Itu bertaruh. Boleh, faham? Pasal apa? Yang tu lah nama dia judi. Bertaruh macam tu nama dia judi. Saya sebut macam tu cukup kan? Okey. Jadi asalnya benda tu memang bagus, memang baik. Tapi bila ada pertaruhan, dan pertaruhan pula macam ni. Apa dia pertaruhan? Pertaruhan tu yang setiap orang berkebolehan untuk jadi menang, untung pasal dia menang, ataupun dia kalah nanti dia kena bayar, dia jadi rugi. Dia taruh dada baina ayyagrima wa yugrama, itu istilah Arabnya. Dia berkebarangkalian untuk jadi untung ataupun jadi rugi. Bahkan jadi rugi itu lebih besar. Dalam keadaan macam tu, nama dia judi, haram. Siap. Tapi kalau macam ni, katalah kita kuat berlari, ni pun kuat berlari. Aku menang, aku bagi kau RM100. Kalau kau menang, kau bagi aku RM100. Terbalik. Kalau aku menang, kau bagi aku RM100. Kalau kau menang, aku bagi kau RM100. Okay, itu dua orang kan. Apa jalan nak bagi halal? Dia kena ada muhallil. Kena cari orang ketiga. Dia ni tak payah bayar apa-apa. Dengan syarat, dia pun sama power macam kita. Untuk dia pun boleh menang. Duduk nombor 1. Untuk mengalahkan kita berdua. Ini dua orang yang duduk berlawan ni. Dia masuk dan dia tak bayar apa-apa. Bahkan kalau dia menang, dia dapat bayaran tu. Dia menang, orang ni menang kena bertaruh ni kan. Ini macam mana? Kalau orang ni buat keluar 100, orang ni buat keluar 100. Kalau menang, dia sapu 200 tu. Tapi dia bayar apa? Dia tak ada bayar apa-apa. Dia masuk dengan tak bayar apa-apa tu dipanggil muhallil. Jadi kalau contoh 100 tadi, saya keluar 100, orang ni keluar 100 kan. Menang dia ambil, dia menang dia ambil, saya menang saya ambil. Itulah maksud saya menang dia kena bayar apa tu kan. Okey, boleh faham? Syarat nak boleh bertanding macam ni, kena ada pihak ketiga yang dia tak ada bayar apa-apa,
tapi antara syarat dia pun sama level dengan kita. Kalau kita high weight, dia high weight. Dia heavy weight, dia heavy weight. Apa seumpama tu? Kalau memanah, dia pun boleh memanah. Jangan kita pandai memanah, yang ni tak pandai memanah. Aku menang, engkau bayar, engkau menang, aku bayar. Untuk panggil, macam ni, kau pandai panah? Tak pandai? Jom masuk je lah. Kalau kau menang, nanti kau dapat hadiah. Yang tu tak boleh. Dia mesti mempunyai kelayakan untuk menang, setaraf dengan orang yang bertanding, barulah dipanggil muhallil. Panggil muhallil. Ni muhallil yang ada dalam bab pertandingan, dengan sebab dia seorang, walaupun ramai yang bertanding, tapi dia ni masuk dengan tak ada bayaran apa-apa, dengan sebab dia masuk, halal untuk pertandingan tu, pertaruhan itu dilaksanakan dan memberikan bayaran kepada siapa yang menang. Tapi mesti at least ada satu orang muhallil, dan syarat dia mesti pertandingan yang bermanfaat dalam perang ataupun untuk mendirikan agama. Dobit dia tu. Boleh. Satu kalau orang tanya buat pertandingan bola macam mana? Pertandingan bola ada manfaat apa pertandingan bola? Nanti dalam perang kita sepak bola? Tak ada. Dia sebenarnya latihan menggelecik bola. Nak buat apa latihan menggelecik bola? Sebenarnya nak pertandingan tu pertandingan. Jadi kalau nak ada pertandingan tu untuk nama pertaruhan tak boleh. Pasal pertandingan tu dia tak bawa manfaat dalam perang. Kalau pertandingan silat macam mana? Silat olahraga. Jom lawan. Bertanding, aku dengan kau lawan, sama menang. Aku menang, kau bagi 100. Kau menang, bagi 100. Macam mana? Buat keluar 100. Ni, lawan. Aku kena panggil orang ketiga. Pasal memang kemahiran menang lawan ni, dia perlu untuk dalam peperangan kan. Main pedang ke, pedang panjang ke, ting. Golok ke, kayu ke, lembing ke. Tapi janganlah tojah sampai mati. Nanti sampai nak mati tu, berhenti lah kan. Tu menunjukkan ada skill tu. Kita main pedang tu, betul-betul kat sini. Set dia mampus. Kita boleh break tu. Lawan pun tangan kosong, cup. Berhenti. Terus tu mati. Berhenti. Tu ada skill. Sikit lah saya sebut itu kan. Pertandingan macam tu boleh bertanding. Tu kalau bola nak buat pertandingan, ada sponsor pula, buat je lah. Tapi bagi syarat, mesti pakai seluar panjang, mesti sembahyang berjemaah. Lagi apa? Tak boleh pakai seluar fit. Nak pakai seluar fit kat dalam, kat luar mesti ada kain pelekat. Contoh je. Contoh, pakaian mesti menutup aurat. Tak boleh menjerit, tak boleh memburukkan antara sama lain, tak boleh ada bu dalam padang bola kan. Semangat kesukanan. Menghormati pasukan yang lain. Itu. Mana yang tak cukup syarat kita diskualifikkan walaupun dia menang. Maknanya tak menepati, tak mematuhi syarat. Semua sembahyang fardu berjemaah. Bubuh syarat-syarat tu. Macam mana buat atas untuk bertanding, atas nama bertaruh, haram. Pasal dia tak ada melibatkan manfaat dengan perang. Kalau ada manfaat dalam perang ataupun mendirikan agama, dia ada harus pertaruhan. Syarat dia mesti ada muhallil tadi. Muhallil. Kalau misalnya nak lawan ni, kita hafal Quran, dia hafal Quran macam ni. Aku tebuk kau 30 tempat, kau tebuk aku 30 tempat. Tebuk faham? Tebuk. Setiap juzuk 30 juzuk. Aku tebuk kau 30 tempat, engkau tebuk aku 30 tempat. Salah ke salah. Siapa yang paling sikit kesalahan, dia akan dikira menang. Bayar seorang 100. 2 orang tak boleh, haram. Nak kalau orang ketiga. Ada orang ketiga yang tak ada bayar apa-apa, tebuk dia pula. Kau tebuk 15 soalan, aku tebuk 15 soalan. Tak apa, 3 orang tu, kau 15 tebuk aku, 15 tebuk kau, 15 tebuk kau. Check. Tengok. Siapa menang, bagi yang keluar tu 100 tu, nak ambil 200, siapa menang dia punya. Yang tu dipanggil muhallil. Itu muhallil dalam bab pertandingan. Itu kot sekali lalu. Tapi lah ni kalau jenis pertandingan macam tu, muhallil macam tu tak ada dah. Yang ada main judi dia lah. Orang lain yang berlomba, orang lain yang judi. Kuda ni nombor 1. Nombor kuda mana menang? Kuda nombor 8. Kau nak apa ringgit? Bet. Apa ringgit? 200. Aku kata kuda nombor 3. Bet. Buat keluar. Tunggu orang menang. Yo, menang. Orang lain yang nombor, orang lain main judi. Ni nombor kuda bodoh.
dah amat cai, cai. Cai, tai. Dah pakai judi haram gila punya tu. Okey. Ada lagi soalan ni tu. Faslun fi ahkamil ilaq. Rasa kita tangguh itu pasal nak baca pun tak ada nak habis. Nak memahamkan dia. InsyaAllah sambung ke depan lah. Faslun fi ahkamil ilaq wa huwa lughatan masdarul ala yuli ilaan. InsyaAllah sambung itu. Jadi ada satu bab nama dia ilaq. Jumpa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.